you should have a group of pelajar. Bilangan pelajar saya encourage untuk more than 20. Ini kalau melibatkan kod yang melibatkan macam contoh untuk pelajar. Bila melibatkan contoh kalau bisnes online, yang lagi satu grup dah buat sem lepas, iaitu dia bersifat individual, peniaga-peniaga online. Tapi kod tersebut umum. Kau masuk stok kau masuk stok kau masuk harga stok barang kau berapa, kau masuk berapa keuntungan barang kau masuk berapa kerap, bla bla bla, dia masuk. Tapi kolom tu semua sama je. Jadi bila dia masuk semua maklumat tu, dia akan dapat nilai. Jadi nilai setiap orang dapat, nilai setiap peserta dapat berbeza mengikut harga stok, jumlah stok, apa yang dia jual lah. Okay, jadi for that kind of code, dia tak boleh buat satu orang je. Dia sangat tak praktikal. Okay, jadi dia kena buat lebih ramai. That's why saya rasa saya request at least 10 orang kepada grup tersebut. Saya tak ingat berapa orang yang dapat. Okay, jelas dari segi penentuan berapa bilangan responden. Jelas doktor. Jadinya kalau kami ikut suggestion yang doktor pasal beras tadi boleh doktor? Boleh ataupun tak, dari segi saya kata boleh, sebab saya tengok dari sudut pembinaan kod. Dari segi peruncit yang menentukan boleh ke tak, perlu ke tak. Sebab our big concern is that community tak nak pun kira beras macam tu. Faham tak? Jadi awak kena tahu dulu dari side peruncit nak ke tak nak. Ni sama kes macam yang grup Viashani last week, yang mana saya kata grab at least one dulu, kedai burger, cuba sembang santai, tanya dulu. Dia nak ke tak? Kalau dia tak ada gaya nak, you have to find satu community from that scope atau satu peruncit yang mengatakan, okay, kami nak. Okay? Okay doktor. Okay, good. Thank you doktor. Welcome. Ada lagi tak apa-apa daripada grup Sharifah? Sebab lepas ni dah kena buat proposal. So, make sure jelas betul-betul. Tak pasti. Mungkin ada ahli lain nak tanya. Ahli grup Sharifah ada sebarang soalan? Tak ada, jelas doktor. Jelas Okay, good. Now, seterusnya grup Anis Akilah. Assalamualaikum doktor, dengar tak? Dengar, Waalaikumsalam. Grup kami ada bincang dua tajuk. Satu tajuk tu sebagai backup. Yang first tajuk tu kami bincang macam untuk mengira peratusan harian kehadiran pelajar tingkatan 5 ke sekolah. Peratusan harian kehadiran pelajar tingkatan 5 ke sekolah. Okey, apa masalah dia? Macam yang ni bukan kami macam tujukan kepada pelajar, tapi macam tujukan kepada seorang cikgu yang mengira kehadiran pelajar ni. Saya faham. Apa masalah dia? Maksud saya, apa isu yang cuba diselesaikan kat sini? Isu dia macam cikgu tu dapat mengetahui peratusan macam pelajar tingkatan 5 ni ada banyak kelas kan. So dia akan dapat tahu kehadiran setiap pelajar tingkatan 5 ni bagi setiap kelas dan bagi keseluruhan tingkatan. Setiap hari? Untuk setiap hari. Kenapa dia perlu maklumat ni? Untuk hantar kepada PPD. PPD minta setiap bila? Setiap hari dia minta. Sakilah? Confirm PPD minta setiap hari? Sebab saya tanya cikgu saya, lepas tu dia kata seorang cikgu akan hantar kepada PPD setiap hari maklumat yang macam kehadiran pelajar ni. Adakah cikgu tersebut yang guru kanan ataupun ketua panitia ke apa? Dia guru yang guru apa, peperiksaan kot, tak silap. Guru panitia matematik. Ini untuk kelas harian yang maksudnya Anis Akilah? Untuk kelas harian. Okey. Jadi saya bayangkan sekarang ni, saya cuba bayangkan siapa yang akan guna kod awak tersebut. Saya nampak sekarang ni, adakah rekod tersebut dia akan bagi tingkatan ikut tingkatan 5 ke ikut khusus?
ikut subjek. Contoh macam, okey, seorang wakil guru matematik tingkatan 5, dia akan hantar maklumat dia akan sediakan maklumat untuk kehadiran melibatkan guru matematik, untuk matematik tingkatan 5 sekolah tersebut. Seorang lagi akan bagi maklumat melibatkan kehadiran untuk mata pelajaran ataupun subjek sejarah sekolah tersebut. Macam mana sebenarnya dia punya rekod kehadiran tersebut? Tak, rekod kehadiran ni dia actually untuk semua tingkatan daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Okey. Tapi macam kami khususkan untuk tingkatan 5 saja, boleh ke? Tak, saya tak clear dari segi macam mana maklumat yang perlu dihantar kepada PPD tu. Dia hantar, contoh saya bagi, untuk pada hari Isnin, hari ni 12/24, laporan yang saya hantar pada PPD adalah kehadiran pelajar tingkatan 1, 99%, kehadiran pelajar tingkatan 2, 83%, kehadiran pelajar tingkatan 3, 51%, kehadiran pelajar tingkatan 5, 100%. Macam tu saja kan maklumat yang dihantar pada PPD? Betul. So dia merangkumi semua subjek ni. Awak faham tak saya punya okey. Saya tak tahulah apa awak fikir dan apa saya fikir sama ke tak. Saya tengah fikir sekarang ni, saya tengah bayangkan untuk dia hantar laporan tersebut kepada PPD setiap hari, dia perlukan maklumat daripada siapa untuk dia tahu. Kata kalau ambil satu tingkatan lah, tingkatan 5 ada 10 kelas. So guru kelas setiap tingkatan tu akan bagi tahu berapa bilangan kehadiran. Lepas tu dia akan kira. Dia akan key in lah. Katakanlah tingkatan 5 ada 500 orang. So daripada guru kelas pertama sampai guru ke-10, rupa-rupanya bagi tahu cikgu yang awak nak cakap, awak yang akan mereport ni dia akan total up. Okey. So total up adalah 470. 470 per 500. Darab dengan 100, berapa peratus dia? That will be the answer untuk peratus untuk kehadiran pada hari tersebut. Untuk tingkatan 5. Betul tak saya faham? Betul. Okey. Jadi sekarang ni, benda ni tak boleh libatkan satu sekolah. Benda ni kena libat lebih daripada satu sekolah. Okey, ini yang tolong take note takut saya lupa apa saya cakap. Sebab benda awak ni saya nak panggil apa nama guru tu? Katakanlah ketua guru tersebut adalah ketua peperiksaan. Whatever lah istilah dia, saya tak tahu. Okey, ketua peperiksaan. Guru ketua peperiksaan setiap sekolah ni, katakan awak ambil 5 sekolah So, 5 guru ni yang akan awak buat Google Meet, yang akan awak buat grup WhatsApp atau grup Telegram, yang akan awak ajar tentang kod tersebut. Okey? So, apa yang 5 guru ni akan buat adalah, mereka ada 2 perkara. Satu, mereka kena dapatkan maklumat apa yang diperlukan in order untuk run the code. Okey, maksudnya dia akan dapat daripada sekolah lah. Yang mana awak tak payah dapat benda tu. Sebabnya benda tu bersifat internal dalam sekolah je. Okey, so dia dapatkan maklumat tersebut. Selepas dia dapatkan maklumat tersebut, maka dia akan masukkan dalam kod awak. Inilah bahagian yang mana awak kena ajar supaya 5 guru ini tahu kata cara nak masukkan dalam kod tersebut. Okey, bila dia dah masukkan semua maklumat tersebut, maka terus awak punya kod ni akan kira peratus kehadiran tingkatan 5 sekian, peratus kehadiran tingkatan 4 sekian, peratus kehadiran tingkatan 2 sekian, peratus kehadiran tingkatan 1 sekian untuk pada tarikh tersebut. Jadi dia pun guna maklumat tersebut untuk sampaikan kepada pihak PPD. Okey, jadi maklumat apa yang dia kena bawa untuk dia dapatkan maklumat tersebut, ini bergantung kepada awak dan kumpulan awak untuk tentukan macam mana awak nak bangunkan kod tu. Dia boleh jadi contoh, awak akan minta cikgu tu supaya senaraikan semua je. Contohlah, kelas tingkatan 5 ada 10 kelas. Tingkatan 2 ada 4 kelas. Tingkatan 1 ada 6 kelas. Contoh. So, jadi dia akan senaraikan bilangan kehadiran per kelas tersebut. Kod awak tu akan address daripada peringkat tu lagi. So, dia akan tanya, kod awak akan tanya, masukkan maklumat tingkatan 1. Tingkatan 1. Ataupun awak minta dia masukkan file, input output file.
Okey, saya share screen sekejap. Saya nak bagi awak nampak. Sebab saya nampak kod ni boleh buat. Tapi takut awak tak jelas dari segi macam mana kod yang awak nak buat. Kat mana saya nak buka contoh kat awak ni? Allahu Akbar. Kejap Saya cari folder ni. Allahu Akbar. Oh my god. Kejap chapter 10, chapter apa? Lucu. Okey. Okey lah. Jadi saya mungkin lagi bantu kot. Okey. Semua nampak ke saya share marks out ni? Nampak. Okey, nampak Okey, now. Ini chapter 7 awak. Tak masuk lagi. Tapi saya terangkan dulu. Yang mana grup lain saya mohon ambil maklum juga. Kemungkinan besar kod awak perlu macam ni. So, apa yang berlaku nanti adalah, Anis, kemungkinan besar kod awak nanti. Ya Rahmanirrahim. Kejap Okey. Okey, nampak Ini ibaratnya saya buka satu Excel file, notepad. Okey, ni di sini. Saya buat satu notepad. Dalam ni saya masukkan kod. Kejap, saya tak puas hati. Astaghfirullahaladzim. Kejap saya rasa saya ada kod dia terus. Saya boleh tunjuk kod terus. Is it here? Is it here, Sabarina? No. Is it here? Oh, ya Allah, benci je. Sekejap tak puas hati betul lah. Penyeliaan, pengajaran. Saya buka diploma kejap. Bukan. I hate this. SMQ yang group yang last semester patut ada. A211. Kan? Sekejap saya tak puas hati betul lah. Allahu Rabbi. Okay. Sekejap tau. 7
Apa nama dia? Kod 7E. Now, I need that folder. Hihihihi. Aha. Good. 7E, 7A. Okay, good. Now, saya jumpa dah. Alhamdulillah. Sekejap Mari saya buka dulu. Ini daripada chapter 7. Dengar ke? Anis tengah mendengar ke? Yang lain tengah mendengar ke? Dengar. Okay, so saya minta maaf saya baru nak cari kat mana. Sebab supaya saya buka ni baru awak nampak. Mungkin akan bantulah supaya awak nampak kata macam mana sebenarnya kod yang awak nak buat ni. Sebab bila awak jelas tentang macam mana kod awak nak buat, ni lagi jelas tau dari segi untuk awak nak merangka awak punya proposal ni. Sekejap Okey, ini adalah kod 7A. Dalam kod 7A ni, apa yang awak buat adalah, apa yang dibuat adalah sebenarnya, semua maklumat ni, output semua maklumat ni, dia masukkan dalam satu file. Okey, so awak akan create satu file, yang mana file tersebut awak boleh ambil dalam folder tu nanti. Okey, contohnya, dalam kod ni, dia ada maklumat Humaira, markah dia 97, Mariam 91, Raudah 81. Bila saya run kod tersebut, nanti selepas tu saya akan dapat satu file. Ini file dia. Jadi saya dapat file ni. Jadi file ni lah yang awak nak bagi pada cikgu. Okey? Tapi dekat sini, instead of cikgu tersebut tulis satu-satu. Contohnya, kelas 1A 97 orang. Kelas 2A 91. So, tak nak macam ni. Tak nak macam ni. Kita nak supaya dia masukkan data dalam bentuk file. Dalam bentuk file. Okey? 7E. Okey. Jadi, nanti cikgu tu, dia akan buka satu notepad file. Dia akan susun je data. Cara dia susun ni awak akan terangkan pada dia lah. Pasal awak punya Google Meet, awak punya Telegram apa semua tu. Awak kata, okey cikgu, untuk data pertama, cikgu masukkan data pertama adalah untuk kelas yang pertama. Kelas tingkatan 1. Setiap bermula daripada kelas yang pertama, kelas kedua, kelas ketiga dan seterusnya sebagai contohlah. Jadi cikgu tu tahu okey, yang pertama ni adalah maklumat untuk tingkatan 1 by kelas. Yang kedua, row kedua tingkatan 2 sampailah yang row yang kelima. Jadi every week every day cikgu tu hanya masukkan satu file ni saja. Dia edit kat file ni je. Nombor-nombor tersebut. Nombor-nombor yang mana mewakili bilangan pelajar yang hadir bagi setiap kelas, bagi semua tingkatan. So, ada satu je lah. Let's say katakanlah kalau awak ada 10 kelas untuk setiap tingkatan, untuk 5 tingkatan, maka awak ada berapa? 10 kali 5, 50. So, awak ada 50 je. Matrix dia 50 kali 50. Dia masukkan je nombor tersebut. Lepas dia dah masukkan, dia pastikan dia dah tahu kat mana folder tersebut, dah siap kat sini. Okey. Apa yang dia perlu buat adalah dia hanya perlu run sahaja. Microsoft save. Okay, apa yang dia buat, dia perlu run sahaja. So, saya buka balik kod, ni kod yang untuk 7A Jadi, dekat kod tersebut, awak tengok kod tersebut. Okey, dekat kod ni, tak ada data tau. Lain macam je. Aduh, hari ni saya bagi keluar ni. Okey, dekat kod tersebut, dekat ni, dia nak buat pasal matrik kat sini sebenarnya. Tapi kan, tak ada pun nombor. Awak nampak nombor tak? Tak ada nombor kan? Tak ada sebarang nombor kat sini. Mana dia dapat nombor? Mana dia dapat A ni? Mana dia dapat B ni? So, semua ni dia dapat daripada satu file. Nama dia yang ni. Ni command dia ni. Ini lebih kurang bahasa dia, buka file ni, ambil data dalam ni, data tersebut susun ikut apa yang arahan kat bawah ni. Macam itulah lebih kurang. So, awak akan buat kod macam ni. Lebih kurang. Awak akan buat kod macam ni yang mana bila cikgu tersebut edit je data dekat sini, masukkan file ni dalam ni dan file tersebut dipanggil di sini, awak run pada cikgu tersebut. So, dekat sini dia akan keluar jawapan. Ini contoh berdasarkan kod yang saya buat ni lah. Ini yang contoh lain.
Okey, dekat kod 7A dalam buku awak tu lain. So, apa yang awak akan buat nanti bila cikgu tu run, dia akan keluar kat sini, dia akan kata, okey, dia kata 1, berapa peratus? Dia kata 2, 3, 4 dan 5. Dah habis. Jadi, pilihan pada cikgu tu pula, takkanlah cikgu tu nak screenshot yang ni. Takkan cikgu tu nak screenshot. So, cikgu tu patut data ni, cikgu tu masukkan dalam satu file lain pula. Jadi cikgu tu akan buka balik kat sini, ada satu file lain pula yang macam kod 7A saya tunjuk tadi. Maka kod yang file tadi itulah yang cikgu tu ambil untuk hantar kepada PPD. Faham ke, Anis? Faham cikgu. Doktor. Okay, jadi so it's something like this yang awak kena buat. Jadi kalau betul apa yang saya faham awak punya plan ni, maka awak perlukan lebih daripada satu sekolah. Sebab apa yang awak buat ni bersifat umum. Okey, dan dia hanya melibatkan seorang saja guru. Okey, jadi masalah awak, isu yang awak cuba selesaikan adalah isu membantu, how to say, pihak sekolah secara harian perlu menyediakan laporan berkenaan dengan kehadiran pelajar ke sekolah untuk diserahkan kepada PPD. Dan tugasan ini di bawah tanggungjawab oleh siapa? Jadi melalui program sulam yang diadakan ini, kita menyediakan satu kod yang digunakan sebagai merekod dan juga menghasilkan output. Okey, menghasilkan output yang boleh digunakan untuk laporan harian oleh guru ketua peperiksaan sebagai contoh. Okey, so dalam kajian ini sebanyak 5 sekolah telah diambil sebagai sampel kajian, iaitu apa-apa dan apalah komuniti dia. Okey, sebab awak ada 5 orang kan, grup Anis 5 orang kan? Ya, betul. Okey, saya minta 5 sekolah. Doktor, macam peratus dia kena ke kena bubuh dalam file ni juga yang peratus tu? Yang peratus tu dekat sini lah awak akan kira. Kira bubuh dalam tu kan? Dalam ni lah. Jadi dalam coding awak ni dia akan kira berdasarkan maklumat daripada file tadi tu, dia akan kira berapa per berapa. Okey, berapa per berapa, dia dikira peratus berapa. So dia akan see out kan, dia akan outputkan pada awak peratus tersebut. Kod dia agak tak adalah susah. Kod dia tak susah. Kod dia tak semudah macam kod burger. Program burger tu. Kod dia susah sikit. Sebabnya awak kena pandai arrange macam mana awak punya data file tadi tu. Okay. Tapi saya dah siapkan untuk awak came out dengan kod yang bagus. Tolonglah. Chapter 7 sangat penting. Chapter 7 yang dalam buku tu sangat penting. Awak faham. Sebab dia rely pada yang itu. Okay. Jelas ke grup Anis? Jelas, doktor. Okay, ada sebarang soalan tak daripada grup Anis dan member? Kami proceed dengan program ni lah, doktor kan? Boleh. Tak ada masalah. InsyaAllah. Okay. So, kalau tak ada apa-apa, saya proceed kepada grup Iqbal. Iqbal ada? Grup Iqbal ada? Ada doktor, ada. Siapa yang ada? Iqbal ke ni? Amar. Untuk kami punya program PNGS tu, kami dah ada komuniti sasaran dah. Kami dah ada satu sekolah lah untuk dituju. Lepas tu kami pun untuk program ni kami dah agihkan dah kerja untuk proposal. Lepas tu kami dah siap dah coding untuk PNGS tu. Tapi kalau tengok yang doktor buat untuk grup tadi tu, so kami mungkin akan update lah kami punya coding tu untuk memudahkan lagi cikgu-cikgu lah. So kami akan buat macam ni tadilah, ada daripada satu file, dia akan coding daripada satu file untuk buat satu file lain. Faham. Okey, Cuk, untuk yang grup panggil saya tak panggil Ammar okey. Okey, untuk yang grup Iqbal Said ni, setakat minggu lepas saya punya komen adalah saya suruh confirmkan dengan pihak sekolah kan? Betul tak saya punya komen? Betul. Saya rasa saya suruh confirmkan dengan pihak sekolah sama ada betul ke tak ada, betul ke perlu benda ni. Am I right? Ya. Betul tak saya cakap? Betul. Betul. Okey, betul Dr. Iqbal.